Jelas di sini kontrol TikTok ini bukan pasal ancaman China. Ia pasal agenda mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap Trump paksa TikTok jual operasi US sebab ancaman keselamatan dan data security China. Really? Atau sebenarnya ini agenda besar nak lengkapkan dominasi ke atas media global? Kalau kita tengok betul-betul, diorang ni, bangsa ni dah lama kawal media mainstream. Jadi mereka takkan stop sampai media alternatif pun fully dalam tangan mereka. Naratif yang dimainkan oleh US ialah TikTok jadi ancaman sebab dari China, sebab soal data pengguna. Jadi Trump desak jual kepada entiti US atau di-ban terus daripada US. Tapi bila kita betul-betul faham game ini, adakah ini pasal keselamatan negara? No. Ini tentang kuasa kawalan naratif. Apa yang kita tengok, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, semuanya agenda tersusun. Sekarang termasuk platform alternatif macam TikTok pun dalam kawalan mereka. Kita rewind sikit. Oktober 2023, mulanya perang Gaza dan seterusnya menjadi trending dekat TikTok. Public, terutama golongan muda, nampak image, video daripada Gaza. Bukan yang edited version dari CNN ataupun Fox News, tapi real-time documentation genocide yang happen on the ground. Ini menyebabkan support untuk terutamanya daripada golongan muda. Gen Z Americans mula drop drastic. Kumpulan pro-Israel memang panik besar. Mereka dah lost control of the narrative untuk berdekad-dekad lamanya for the first time. Tiba-tiba je Kongres US push TikTok ban dengan alasan national security, keselamatan negara dan juga ancaman China. Jadi timing ini memang suspicious gila. Bila Gaza content jadi viral, TikTok tiba-tiba jadi ancaman keselamatan negara. Hari ini harga Ethereum berada sekitar $4,200-4,300. Tom Lee, bekas ketua strategi equity JP Morgan yang pernah meramalkan Bitcoin mencapai 55,000 pada tahun 2017, kini beliau berkongsi ramalan terkini mengenai ETH. Tom Lee meramalkan Ethereum akan mencapai $5,500 dalam masa beberapa minggu akan datang ini dan menjangkakan sehingga hujung akhir tahun ini Ethereum boleh mencapai $12,000. Beliau bukan sekadar cakap-cakap kosong aja. Malahan syarikat dia, Bitmain, telah membeli sebanyak 1.7 juta Ethereum bernilai $7.6 bilion. Tiga faktor utama yang menyokong prospek ini ialah pertama, aliran masuk institusi ke ETF Ethereum melebihi $4 bilion pada suku ketiga. Kedua, ekosistem DeFi Ethereum dilaporkan bernilai kira-kira $153 bilion. Dan yang ketiga, pulangan staking sekitar 4% menarik pelabur-pelabur jangka panjang untuk menyimpan Ethereum. Pada masa ini, perhatikan tahap rintangan penting iaitu 4,550. Jika resistance ini berjaya dipecahkan, sasaran seterusnya ialah $5,000 dan ke atas semakin hampir. Seterusnya, saya dah sediakan pelbagai laporan dalam bentuk PDF untuk outlook pasaran short term untuk pasaran-pasaran utama. Kawan-kawan boleh download percuma sahaja. Link ada di bawah video ini. Pertama, memang dah lama kuasai media mainstream. Korang tahu, media terbesar dunia macam CNN, Fox News, CNBC, Bloomberg, semua ni historically memang tak boleh dipisahkan dari individu yang ada pengaruh besar. Contohnya macam Rupert Murdoch daripada Fox dan juga Michael Bloomberg. Jadi naratif yang kita dengar hari-hari tentang dasar luar, perang, ekonomi, global,
boleh jadi dispin ikut kepentingan mereka. Yang kedua, media alternatif kini menjadi sasaran. Bila media tradisional dah dalam genggaman mereka, next target mereka ialah media alternatif. Google, YouTube, Facebook, IG, siapa owner-owner syarikat ini? Semuanya. Jadi bila TikTok pula jadi platform paling popular terutamanya terhadap golongan muda, mereka tahu mereka tak boleh biarkan. Mereka mesti dapatkan kawalan dan itulah yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh US dan Donald Trump terhadap TikTok. Yang ketiga, penjualan TikTok kepada Oracle ini ada connection. Again, Trump kata ini pasal data security. Tapi hakikatnya, siapa yang dapat kuasa penuh TikTok di US selepas jualan ini? Larry Ellison, owner Oracle. Bukan saja dia penyokong kuat Trump, tapi juga penyokong kuat Netanyahu. Dia menyumbang berbilion dolar terhadap. Seterusnya, Netanyahu sendiri pernah cakap, media sosial adalah senjata moden untuk lawan naratif anti-Israel, especially-nya terhadap golongan muda yang makin pro-Palestine. Jelas di sini kontrol TikTok ini bukan pasal ancaman China. Ia pasal agenda mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap public opinion. Ini penting kerana ia boleh mempengaruhi polisi satu-satu kerajaan. Sebab itu kita nampak sekutu sendiri macam UK, France, Kanada, Australia terpaksa menyokong negara Palestin. Sebab apa? Sebab rakyat dah bangkit di jalanan. Jadi kawalan TikTok ini sebenarnya plot besar untuk lengkapkan kawalan ke semua jenis media daripada media mainstream sampailah media alternatif. Bila mereka dapat kawal naratif, mereka boleh kawal dunia. Netanyahu sendiri secara terbuka cakap, media sosial adalah new weapon. Oracle dengan network sekarang dah pegang remote control TikTok US. Mereka akan menentukan apakah naratif yang akan dimainkan untuk tontonan viewers. Dengan jatuhnya TikTok US kepada apakah akan menguasai TikTok global daripada China selepas ini. Wallahu a'lam. Yeah, we wear the crown. Shoot grease a handle, we're in control. Making money moves from pole to pole. Invest with us.